Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. InsyaAllah kita akan sambung kepada hadis yang ketiga daripada 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Hadis yang ketiga yang bertajuk menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. An Aufi ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in syi'tum anba'tukum 'anil imarati wa ma hiya faqumtu fanadaitu bi'a'la sauti 3 marrah wa ma hiya ya Rasulullah qala awwaluha malamah wa thaniha nadamah wa thalithuha azabun yawmal qiyamah illa man adala wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabi. Maksudnya daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Lalu aku Auf bangun dan menyeru dengan suaraku yang tinggi sebanyak 3 kali dan berkata, apakah itu kepimpinan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kepimpinan itu permulaannya adalah celaan. Keduanya ia akan menjadi satu penyesalan. Dan ketiganya ia adalah satu azab di hari akhirat kelak, melainkan buat kepimpinan yang adil. Dan bagaimana seseorang boleh berlaku adil? Dengan kerabatnya. Musnad Al-Bazzar nombor 2756 daripada hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis Nabi SAW ini menyebut pemimpinlah satu penyesalan. Kenapa? Kerana banyak cabaran. Bila nak jadi pemimpin ni banyak cabaran, banyak ujian, mihnah. Melalui hadis ini Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat tentang hakikat kuasa. Nak beritahu pada sahabat ni, Auf nak beri berkait dengan kuasa. Perkara pertama yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah kepimpinan ini permulaannya adalah celaan. Ketika menghuraikan tentang celaan, yang pertama ni dia kata celaan, di mana Syekh Ali Al-Qari menukilkan kata-kata Al-Imam At-Tayyibi yang menyebutkan bahawa persaingan kepada kuasa ini berupaya membawa kepada kecelaan, iaitulah saling mencela. Pemimpin ada yang naik, ada yang turun, ada yang kata dia layak. Maka permulaan ni ada cela mencela, caci mencaci. Perhatikan kempen politik pada hari ini. Bagaimana setiap politikus memulakan kempen dengan memburukkan lawan, saling mencela, mendedahkan, bahkan melondehkan musuh politik masing-masing. Malah apa yang lebih menyedihkan lagi, apabila Muslim sesama Muslim sendiri saling memfitnah sehingga mendedahkan aib saudara Muslimnya bagi tujuan pembunuhan karakter. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, permulaan adalah celaan.
Perkataan kedua yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang kuasa ini adalah nadamah, iaitulah penyesalan. Nak jadi pemimpin ni yang pertama celaan, mencela orang cela kamu. Yang kedua nadamah, menyesal, penyesalan. Sikap persaingan ini akhirnya akan bawa manusia kepada nadamah, iaitu penyesalan, tidak kira di dunia maupun di akhirat. Syekh Ali Al-Qari menyatakan, sifat kepimpinan ini digambarkan sebagai perkara yang berkekalan sehingga hari kiamat adalah satu kiasan, iaitu seakan bebanang yang ditanggung oleh para pemimpin, bukan saja dunia bahkan berkekalan sehingga hari akhirat. Segala tadbir urus mereka bukan saja diaudit oleh agensi audit di dunia ini, bahkan perhitungan yang lebih dahsyat menanti di akhirat kelak. Allah akan membentangkan segala laporan amalan mereka sehingga disiasat keseluruhannya nanti. Maka bagi yang gagal melaksanakan dengan baik, bebanan ini akan menjadi satu penyesalan dan kehinaan di akhirat kelak. Bagi pemimpin yang lalai, yang menggunakan tidak mengikut syariat Allah Ta'ala, akan menyesal. Di dunia diaudit, di akhirat lebih-lebih lagi akan diaudit, dan apabila dia menyeleweng, dia akan menyesal. Oleh kerana sukarnya tanggungjawab kepimpinan ini, Al-Imam Nawawi menegaskan bahawa mereka yang tidak mempunyai kemampuan hendaklah menjauhkan diri dari menceburkan diri dalam urusan ini. Mana-mana yang tidak berkemampuan, jangan cuba nak menceburi dalam bidang kepimpinan ini. Kerana pimpinan ini amanah, merupakan satu kekuatan jiwa dan keimanan. Maka kalau tak kuat, jangan duduk dalam sosok kepimpinan yang tinggi ini. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah satu prinsip asas yang sangat utama dalam menjauhkan diri daripada kuasa, terutamanya mereka yang lemah, yang tidak mempunyai kemampuan dalam usaha ini. Manakala ada orang lain lagi, beri orang lain. Kalau kita ni dah lemah nak juga, buangkanlah angan-angan fikiran kita ini untuk menjadi pemimpin, kerana ia adalah amat berat sekali. Al-Imam Nawawi kemudian memberikan beberapa contoh para imam yang terdahulu yang menolak jawatan kita diberikan kepada mereka, di mana Imam Nawawi menceritakan bahawa pimpinan-pimpinan dahulu menolak jawatan kepimpinan ini kerana sebab inilah. Kerana takut celaan, kerana takut penyesalan di hari akhirat. Maka dengan sebab itu Al-Imam Syafi'i melarang dirinya dari memegang jawatan. Apabila dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menawarkan Asy-Syafi'i untuk menjadi qadi di timur dan di barat. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah menolak daripada dilantik sebarang jawatan oleh Khalifah Al-Mansur. Penolakan ini menyebabkan Abu Hanifah dipenjara dan dikenakan hukuman pukul sebab. Inilah pimpinan dahulu tidak suka kepada kepimpinan ini kerana bimbang takut berlaku celaan, penyesalan dan ada balasan di akhirat kelak. Walau bagaimanapun kita sebagai jemaah Islam ini, kalau tidak ada orang, maka kitalah yang terbaik, maka kita kena memikul dan bertawakallah kepada Allah, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah untuk tazkirah ringkas ini.
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.